Okey, leading line. Nampak kan? Nampak dah kotak ni dia kertas putih ni. Nampak. Nampak, okey. So maksudnya leading line sebut leading line tu. Katakan awak sini tau. Okey, awak duduk sini. Leading line ni, bila katakan dia macam wujud perspektif tau. Macam tu. Kemudian ada lagi orang sini, ada orang ada sini. Jadi dia bila awak tengok tu, awak nampak daripada orang ni, start pada orang ni sampai ke hujung ni. Itu dia panggil leading line. Saya tunjuk lagi sekejap. Katakan ni pulau. Okey, ni daratan sini. Kemudian ada jambatan sini. Ni laut. Ketemu sungai. Ni ada pulau di sini. Ni ada jambatan. So, bila awak tengok gambar ni gambar. Okey. Awak akan tengok bukan saja di sini tau. Bukan saja di sini. Tapi awak terus tengok sampai ke hujung sana. Oh, tu pulau. Itu maksudnya leading line. Dia membawa mata awak bersama daripada awal sampai ke akhir. Okay, saya tunjuk contoh lagi. Okay, saya tunjuk contoh lagi. Semalam ingat tak? Saya tunjuk contoh dekat ni. Dekat siap. Ya. Okey, ada gangguan. Ya. Okey, kejap. Ya, okey. Assalamualaikum. Semalam dekat saya ada tunjuk dekat Pinterest kan, ada gambar macam ni. Gambar gini. Masa kita belajar rule of third kan, ada orang duduk sini, dia tengah marching kan. Ya. Dan dia kata, oh, ni rule of third. Yang subjek ni, okey, subjek ni, ini adalah contoh leading line. Kerana apa tau? Kerana dia bawa mata kita bersama daripada sini sampai habis tu. Sampai habis. Daripada sini sampai ke, oh ada orang sini. Itu adalah leading line. Okey, faham tak sekarang ni? Bila saya kata leading line. Faham tuan. Faham? Okey, Nurul siapa dia angkat tangan ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak, salah. Salah. Okey, ya. Okey, seterusnya contoh leading line lagi ya. Sekejap. Saya nak biasa sikit guna ni tu jadi masalah sikit nak cari contoh.
Okey, seterusnya macam mana ya? Katakan pada terowong katakan ni terowong tau. Gambar celah terowong. Terowong. Sini. Ni jalan dia kereta sini kan. Kereta. Sana kereta. Okey, tak apa. Susah sikit okey ni. Okey, kita turun kereta lagi. Ni ada cahaya di hujung terowong tu. Okey, terowong. Ini juga adalah contoh di design. Sebab awak tengok dulu sini sampai ke hujung terowong. Dia mencari masuk gua dia. Okey. Tapi kalau awak boleh buat katakan di petok kotak orang, kotak. Awak letak kereta yang subjek utama ni di sini. Maknanya awak bukan sahaja meletakkan leading line pada subjek ni, daripada gambar ni. Tapi juga awak amalkan rule of third. Nampak tak? Dia di titik pertemuan ni. Di titik pertemuan. Ni titik pertemuan. Jadi gambar ni adalah lebih menyerlah lah dari segi komposisi. Berbanding dengan kalau awak letak kereta saja tanpa ada apa-apa kosong je. Ni lagi kuat. Ni lagi istimewa. Lagi kalau markah tu lagi tinggi lah kalau boleh hasilkan macam ni. Okey, seterusnya awak faham lagi pasal leading line? Saya rasa kalau saya tunjuk cakap tu, faham tak? Cakap tu je saya tunjuk. Faham, Sir. Faham? Okey, jelas dah saya rasa. Kalau lepas pada ni awak nak detail lagi, awak kena Google lah. Awak tarik situ leading line fotografi, dia akan keluar. Okay, seterusnya framing pula. Framing maksud dia bukan awak pergi cari frame gambar gitu. Bukan itu maksudnya framing. Framing adalah bila mana awak kompos gambar tu dan awak letakkan seolah-olah dia ada dalam mewujudkan bingkai secara semula jadi. Okay, saya bagi tunjuk contoh tu. Kalau awak tengok poster kan, poster travel fotografi. Kalau awak tengok, katakan ni pantai tak? Ni pokok kelapa. Kelapa macam gini. Ada satu lagi untuk kelapa macam gini. Okay. Ni pantai, ni laut sana, ni pantai. Adalah kemah di pantai ni. Okay. So, benda ni dia mewujudkan framing. Secara tidak langsung mewujudkan bingkai secara semula jadi. Ataupun contoh satu lagi, awak pergi dekat pagar kan, pagar yang gini kan. Pagar jaring lah. Belah sana ada orang budak-budak dengan main. Awak ambil ni budak-budak dengan jalan ke apa-apa. Awak ambil kawasan ni. So, bila keluar gambar tu, bila saya besarkan gambar, dia akan jadi gini. Ni pagar ya. Pagar. Tapi, masa awak kompos gambar tu, gini je. Awak dah ambil keseluruhan sampai banyak gitu tak? Awak ambil kawasan ni je. Bila saya besarkan, tak nampaklah orang sini. Orang duduk berjalan ke, duduk tegak saja ke, ni berlari ke. Itulah. So, dia mewujudkan
framing kepada gambar tu. Jadi macam mana katakan awak nak masukkan elemen ketiga-tiga elemen tu. Tiga-tiga elemen macam mana nak buat? Okey, awak boleh buat macam ni. Katakan ni bingkai gambar awak. Okey. Ni adalah pagar tu. Awak boleh ambil ni router. Okey, katakan ni adalah jalan. Jalan tu mari gini. Jalan. Okey, awak boleh letakkan subjek sini. Subjek tu dekat titik pertemuan. Okey, subjek tu. Ini titik pertemuan. Okey, letakkan sini. Ambil sini ya. Awak ambil celah-celah ni. Daripada sini. Diduduk sini. Okey. Tapi ni awak buka luas sikit lah. Awak buka luas sikit komposisi tu. Jadi nampak tak? Dia akan wujudkan nombor 1 RO3, nombor 2 leading line, dan nombor 3 framing. Clear? Okey, ni tidak semestinya tidak semestinya pagar nipis tu awak boleh ambil sebarang subjek lah. Tapi dia boleh mewujudkan macam ni. Mungkin juga lubang-lubang paip ke, tak kira lah. Apa-apa je. Tapi dia menggambarkan suasana ni. Okey, saya buka soalan. Sekejap. Faham tak? Ada apa-apa nak tanya lagi? Ya. Yeah. Ambil. Muhammad Qayyum lah. Awak nak tanya dia? Tak. Kenapa akak tanya dia? Okay, siapa nak tanya dia? Cepat. Okay, kalau tak ada nak tanya, mana saya... Okey. Soalan. Yang framing tu, maksudnya memang kena ada subjek orang ataupun binatang ataupun boleh juga framing yang tak ada subjek. Framing yang tak ada subjek. Boleh je, tapi tak berkuat sikit lah. Boleh je. Dia masih mencapai maksud framing tu. Contohnya awak ambil padang je kan. Padang kosong gitu je. Boleh je. Asalkan awak ambil daripada celah-celah sesuatu objek dan mewujudkan seolah-olah awak mengintai daripada celah-celah tu. Itu framing. Awak nak intai tak benda kosong je. Boleh. Tapi dari segi kekuatan konsep gambar tu kurang sikit. Berbanding dengan ada benda. Awak tengok, benda ni. Jadi kuatlah sikit dari segi konsep tu. Okey, seterusnya. Okey, terima kasih tuan. Okey. Ni yang perempuan ni nak tanya. Okey, saya sambung sikit yang semalam.
Semalam kan saya buka kepada soalan kan. Tapi ramai lagi yang tak bertanya ni. Okey, Nurul Hidayati. Apa soalan awak? Cuba unmute on. Dengar tak? Ada. Soalan apa-apa je kan? Ya. Apa beza? Apa hubungan culture sheet? Culture sheet Sekejap. Bukunya saya buka buku. Apa hubungan shutter speed dan aperture? Apa hubungan shutter speed dan aperture? Dia sebenarnya 3 tau, bukan 2. 3. Yang ingat tak kita belajar exposure triangle tu. ISO, shutter speed dan aperture. Aperture ni dia buka bukaan lens tu. So cahaya masuk lah. Lagi besar bukaan, lagi banyak cahaya masuk. Dan speed pula dikontrol supaya kalau bukaan tu besar, dia kena laju lah speed supaya tidak overexpose. Ataupun kalau speed tu slow, aperture pula kena kecilkan supaya tidak overexpose juga. Itu je. Jadi hubungan dia saling berkait kan, bukan setakat 2 tu saja, tambah satu lagi ISO, sensitivity sensor tu. Jadi kena kawal ketiga-tiga ni supaya dia dalam keadaan betul, saling membetulkan antara satu sama lain. Itu je. Okey, Wafi Hasan. Hello. Ya. Nak tanya tentang waktu bila nak ambil gambar, waktu yang paling sesuai dan waktu paling cantik lah kata. Okey, waktu paling cantik adalah di awal pagi dan di lewat petang. Paling cantik ketika wujudnya golden hour. Golden hour ni bila awak tengok cahaya dekat langit tu, dia kekuning-kuningan. Masa tu adalah cahaya yang paling cantik sekali lah. Jadi macam mana awak nak dapatkan, nak tahu bilanya ada golden hour ni? Awak boleh download apps dekat handset awak tu. Awak type situ Sunseek, SUNSEEK, Sunseek. Dia ada banyak sebenarnya apps tu. Dia akan beritahu cahaya matahari tu akan jatuh pukul berapa dan dia tulis tu golden hour. Jadi awak boleh set lah. Oh, golden hour start katakan pukul 5 sampai pukul 7. Jadi bila pukul 5 tu awak standby, dia akan nampak langit kuning. Masa tu adalah gambar waktu yang terbaik lah nak ambil gambar. Sunseek ya. Dan sunseek ni bagus dia, awak boleh tengok peredaran matahari walaupun awak duduk dalam rumah. Awak ambil telefon awak tu, awak letak kat atas dinding bumbung rumah awak tu, awak boleh tengok, oh sini matahari sekarang ni. Katakan awak nak ambil gambar daripada tingkap awak. Jadi takkan awak nak tunggu je sehingga matahari tu jatuh kat tingkap tu pukul berapa kan? Jadi dengan adanya apps ni awak boleh tahu pukul 4.03 matahari akan melepasi tingkap tu. Jadi awak boleh lagi kat lain dulu. Awak tengok pukul 4.03 betul-betul matahari tu akan jatuh kat tingkap tu. Jadi awak boleh terus ambil pada waktu tu. Terus sekarang ni lah ada modern sekali. Macam dia nak tengok apa ni Milky Way semalam kan ada orang tanya nak ambil Milky Way macam mana. Sama lah. Sekarang ni cukup mudah, apps ada macam nak bantu awak lah untuk ambil gambar ketika mana. Okay, harap menjawab soalan tu.
Siapa lagi sekejap Nur Syafiqah. Nur Syafiqah Aizam. Soalan awak. Lepas ni Nur Adlina. Okey. Silakan. Apa dia soalan awak ni? Chat. Okey. Apa dia soalan awak? Nur Syafiqah. Brand kamera digital apa yang sesuai untuk electric version sekarang ni? Oh, tu saya tak ada jawab lah. Saya tak ada jawab. Pasal satu, saya tak ikut perkembangan digital kamera sekarang ni. Pasal kamera ni dia sentiasa update di masa ke semasa. Jadi kalau saya kata sekarang ni, esok mungkin dah keluar version baru. Tak masalah, awak kena check. Itu soalan-soalan ni awak boleh check sendiri sebenarnya. Yang sesuai. Tengok review, fotografi review. Dia ada satu laman web namanya DP Preview. Masuk situ, dia akan beritahu awak sesuatu berkenaan dengan kamera. Dari segi spek, brand dia apa. Itulah. Kalau satu lagi, kalau awak nak cepat, awak juga boleh join group dalam grup fotografi dekat Facebook tu. Kemudian awak tanya lah dekat grup-grup fotografer tu. Kamera apa best, teknologi terkini, harga berapa, ada orang nak jual second hand ke dok ke, ada. Sebaiknya awak berkawan lah dengan golongan-golongan yang berkaitan. Jangan duduk diam je. Okey, tadi apa? Nur Adlina. Apa soalan awak? Assalamualaikum Tuan. Salam. Ada tak cara macam mana nak jaga lens kamera? Okey, nak jaga lens kamera, tak ada cara. Melainkan awak kena beli dry box. Bila beli kamera ataupun ada beli lens, awak kena beli dry box. Dry box ni kalau awak pergi dekat kedai kamera, awak boleh tahu lah. Ataupun awak check dekat internet, awak tarik itu dry box. Dia akan keluar satu kotak tu, dia untuk simpan alat tang fotografi. Supaya alat tang tu sentiasa dalam keadaan kering. Sebab kalau ada lembab, pasal cahaya cuaca di Malaysia ni memang sentiasa berubah. Kalau musim hujan ke, atau panas, waktu hujan balik, dia akan lekat kulak pada lens tu. Bila lekat kulak tu memang lens tu, setiap lens tu dia ada coating tau, coating. Jadi bila kita pergi atas servis, dia orang dah buang coating tu, dia jadi kualiti lens tu jadi menurun sikit lah. Jadi kalau boleh jangan sampai kena atas servis lah lens tu. Jadi baik jaga daripada sekarang lah. Beli kamera terus beli dry box tu. Dry box tu taklah mahal mana. Dia bergantung pada saiz. Lagi saiz bertingkat-tingkat tu mahal. Tapi kalau setakat satu tingkat je dalam 100 lebih pun ada saya rasa. Tak mahal mana lah. Tapi berbaloi lah. Beli kamera yang harga beribu, boleh beli satu dry box yang harga ratus-ratus. Supaya selamat yang beribu tu. Okey, seterusnya Nurul Ain Izazi apa nama dia? Nurul Ain, tak sempat tengok. Nurul Ain. Lepas ni Nur Ali Ain. Assalamualaikum sir. Apa dia soalan? Macam mana kita nak tahu sesuatu? Sekejap sir. Sekejap sir. Ya.
Dah dengar? Saya dah dengar soalan awak ni. Kalau awak ada masalah, awak check. Kejap. Saya okey. Apa dia? Line saya tak kuat. Nanti saya check. Okey. Okey, sementara tu, tapi Nur Aliana. Awak tanya tu. Sementara saya jawab soalan tu lagi. Lepas Nur Aliana, Nurul Fatihah. Okey, Nur Aliana, cepat. Line. Mana soalan ni? Tak keluar pun dekat chat ni. Kejap tuan. Apa dia soalan? Tak keluar. Macam mana kita nak ambil gambar framing yang cantik? Macam mana nak ambil gambar framing yang cantik? Maksud tu? Macam tu? Dengar tak? Dengar? Framing yang cantik. Gini. Ni untuk semua lah. Untuk semua. Bukan setakat framing ke leading line ke apa ke. Saya semalam kan saya sebut setiap orang diwajibkan buka akaun Pinterest. Jadi sebelum awak buat apa-apa assignment, kalau nak cepat pandai, saya beritahu ni. Cara dia adalah tak ada cara melainkan awak kena buat research dulu sebelum ambil sesuatu gambar. Jadi kalau nak tahu framing yang cantik, awak pergi dekat Pinterest. Awak tarik fotografi framing. So dia akan keluar contoh fotografi framing lah. Daripada situ, awak pun catat kan dekat awak punya kertas ke, buku kecil ke apa ke. Oh macam ni, awak sketch dulu. Sketch sikit. Oh, awak perhati lah. Dekat rumah tu ada apa? Ada apa kat rumah awak tu? Yang boleh awak buat macam framing. Saya bagi contoh lah. Okay, saya bagi contoh. Katakanlah saya ada benda ni. Okay, kat rumah saya ni ada benda ni. Dan juga ada ni. Okay. Jadi macam mana saya nak buat benda di luar ni, nak wujudkan framing. Jadi mungkin saya boleh ambil celah-celah ni tau. Celah-celah antara dua ni. Nampak tak? Saya ambil celah-celah tu. Itu adalah satu idea. Ataupun ni awak ni. Awak boleh ambil kau ni. Celah ni. Ambil kamera tu, handphone awak tu, awak pergi rapat di sini. Ambil daripada celah ni. Ini adalah satu konsep framing juga. Ataupun macam ni kan. Ni anggaplah ni pokok besar, ni kecil. Bila ada pokok kan, bila awak tengok dekat ni, awak nampak tak ni, celah-celah daun ni kan. Awak boleh ambil daripada celah-celah ni. Daripada celah-celah ni. Itu adalah juga konsep framing. Nah, nampak tak idea tak? Kalau awak tengok gambar wedding. Nampak? Nampak tak gambar wedding lah. Kalau awak tengok selera gambar wedding, dia ambil gini Boleh lah, tengok lah saya. Gini. Ini framing nak punya konsep love kan. Ataupun celah cicing, atau celah buku. Celah daun. Banyak. Framing memang banyak lah. Buat research dulu. Awak buat research, saya bukan kata nak jamin lah, tapi awak boleh pandai dalam fotografi ni dalam masa yang singkat. Sebelum ni awak blur, tak tahu macam mana nak gambar awak. Blur je. Tapi ni saya dah bagi guide kat awak ni. Oh, ni baru 3 dah banyak sebenarnya. Hari ni saya sentuh 2 ni dulu. Okey, harap jelas lah. Saya harap jelas tu. Sekejap saya tengok chat ni.
Macam mana kita nak dapatkan gambar yang lawa guna handphone sedangkan kualiti handphone kan lain-lain. Contoh macam kamera iPhone lagi lawa. Dan kamera phone Android pun lain-lain. Betul? Betul? Saya setuju dengan soalan ni. Gini. Kalaulah gambar awak tu, gambar telefon awak tu, kualiti telefon awak tu memang awak panggil dia cokian tau. Hancur punya telefon. Sebenarnya awak jangan berputus asa disebabkan oleh awak tak ada modal nak beli telefon yang hebat. Tak masalah. Awak ambil gambar, warna, okey, awak tukarkan jadi black and white. Awak pergi dekat apa ni? Snapseed. Siapa dah tengok dah Snapseed? Tengok dah? Dah cuba dah? Awak kena cuba tu. Snapseed tu satu apps yang bagus lah. Awak tukar je. Awak ambil gambar mana-mana, awak tukar jadi black and white. Tukar jadi black and white. Jadi black and white ni dia ada peminatnya tersendiri. Dan black and white sebenarnya kalau awak ambil ni sebagai tip lah. Kalau awak ambil gambar, cuaca tak molek kan. Cuaca kelabu asap je. Dia tengok tu, jadi tak menarik kan. Salah satu cara nak menarik adalah awak kena tukar jadi black and white. Jadi bila keadaan tak tahu tengah tepi yang ada warna ke, tukar jadi black and white dan selesai masalah. Jadi harap menjawablah. Kalau telefon dah canggih, tukar black and white jadi canggih ya. Okey, selesai. Soalan tu jawab dah dulu. Sebenarnya gambar macam mana yang sesuai untuk panorama? Panorama ni bila gambar sesuatu tempat tu menarik. Tapi bila awak ambil gambar, dia tak cukup frame. Membataskan membataskan framing awak tu disebabkan oleh awak terpaksa undur ke belakang lagi kan. Jadi tempat lawa depan tau. Nak ambil sekali gitu tak jadi. Jadi masa itulah awak buat panorama. Dan awak stitchkan dalam tu lah, supaya dia jadi satu gambar yang penuh lah. Jadi gambar yang sesuai, gambar yang macam mana, dia tak ada jawapan yang khusus lah. Dia subjektif lah tu. Kalau ketika tu kebetulan awak ada di satu tempat yang mana pemandangan yang menarik, tu pun awak boleh guna panorama tu. Ataupun awak pergi ke bandar-bandar, nak ada bandar, nampak sibuk lah, banyak, kiri kanan nampak sibuk lah ke, awak pun boleh juga guna panorama, walaupun dalam kawasan bandar, tak ada masalah. Tidak kisah di mana-mana, asalkan awak nak cuba penuhkan gambar tu, gambar yang warna tu, dia tidak membataskan komposisi awak. Awak boleh guna panorama. Okey, seterusnya. Siapa adik? Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam. Sir, macam mana nak ambil gambar indoor yang cantik? Sebab kalau macam dekat outdoor kan waktu pagi dengan petang tu ada golden hour tu. Kalau dalam rumah macam mana, Sir? Kan cahaya dia kadang terhad lah. Okey. Faham. So begini, kalau saya share macam mana nak buat. Tapi hal saya nak beritahu ni, dia guna kamera tau. Kalau guna handphone ni, agak payah lah. Itu masih lagi terhad lah handphone. Kecuali awak gunakan teknik HDR. Boleh. Tapi kena ada tripod lah. Okay, sekarang ni saya nak beritahu menggunakan kamera. Cara dia. Sekejap saya share screen sekejap. Okey gini. Awak tengok ni ya. Nampak kan? Nampak tak ni? Nampak. Okey ya, sekejap. Katakan ni rumah awak lah. Rumah. Okey, ni dinding. Mana?
Ni tingkap. Okey, tingkap rumah awak. Ni awak sini. Ada orang kat sini. Okey, ada orang. Okey, sekarang ni awak ambil gambar sini. Apa masalah yang akan jadi biasa kalau awak ambil gambar? Okey. Kebiasaan yang jadi adalah gambar orang ni jelas. Jelas. Masalah akan timbul sini tau. Dia akan jadi putih. Betul tak? Pernah tak awak ambil gambar dalam rumah? Betul. Betul. Betul kan? Jadi macam mana kita nak ambil gambar, orang ni jelas dan masa sama awak nampak ni. Apa yang berlaku di luar rumah ni. Ada pokok. Macam mana? Satu teknik, awak guna HDR. High Definition Range. High Definition Range. HDR. Yang kedua, teknik of flash camera. Okay, macam mana maksud dia of flash camera? Okay, sekarang ni gini teknik yang pertama sekali, ni faham dah kan saya dah terang hari tu. Awak kena ambil multi exposure. Daripada seterang-terangnya kepada segelap-gelapnya. Dia akan ambil gambar tu, kamera ambil 7 keping gambar daripada biasa kepada yang paling terang. Maknanya daripada biasa kepada yang paling terang tu gambar jadi putih. Okey, yang keduanya daripada biasa kepada yang paling gelap. Kemudian gambar-gambar ni dia akan stitchkan, dia akan cantumkan sekali. Jadi dia akan dapat hasil daripada yang paling cerah tu hingga paling gelap tu dia nampak belaka jadi. Itu HDR. Kalau yang kedua, teknik off flash camera ni, cara dia kena pakai trigger. Trigger ni kita letak satu alat dekat kamera. Alat. Okay, ini kamera contoh ni kan. Kamera ni ada alat ni. Kemudian ada satu ni flash ni. Ni flash, katakan flash ni. Suluh ni. Flash ni kita boleh letak kat mana-mana. Kita letak sini boleh, letak kat ni boleh. Tak kisah lah. Mana-mana. Mana-mana flash. Awak tekan kamera ni. Tekan sini. Okay, tekan kamera. Flash ni akan nyala. Flash ni boleh tak ada masalah bilangan ni. Awak boleh bubuh 1 boleh. Nak bubuh 10 pun boleh flash. Tak ada masalah. Tapi ni profesional lah. Biasa pakai gini kan. Okay, cara dia nak ambil adalah kamera ni sebelum dia shoot orang ni, dia kena ambil bacaan di luar ni, di luar tingkap ni. Maknanya kalau katakan masa tu dekat kamera tu dia ada balance cahaya tu. Maknanya dia kena letak metering kamera tu kat tengah-tengah supaya ni negatif, ni positif. Dia duduk tengah-tengah ni. Bila tengah-tengah mana betul lah exposure tu. Akan nampak pokok semua nampak kan. Kalau dia pergi kepada positif, dia akan jadi putih. Dia makin putih kan. Pasal dia over. Kalau dia pergi ke negatif ni, negatif, dia akan jadi hitam lah. Pasal dia under. Under tak cukup cahaya. Yang ni terlebih cahaya. Jadi dekat kamera tu dia ada balance, exposure balance tu. Kena letak tengah-tengah. Jadi betul bacaan di luar ni. Nombor satu, ambil bacaan luar. Faham tak sekarang ni? Faham, saya faham. Okey, faham Okey. Dah dapat bacaan luar, jangan ubah lagi. Jangan ubah apa-apa dekat meter tu. Dia gitu lah. Pasal kita dah ambil bacaan ni. Betul tau. Katakan bila bacaan tu dia tulis tu 125 ISO 100 aperture f8. Contoh dia.
Jadi bila awak dah ambil ni bacaan dia, awak pun adapkan kamera fokus pada orang ni. Bila fokus pada orang ni, awak akan dapati meter ni akan berubah. Orang ni boleh jadi akan jadi 1/30 je. Kenapa? Pasal kamera tu detect cahaya tak cukup. Kena slow lagi speed. 1/30 je. Sedangkan tadi kita ambil bacaan luar ni 1/125. Usah peduli benda tu. Maintain juga 1/125 ni. Walaupun dalam petunjuk ni dia akan jadi negatif. Sebab apa? Sebab kita ambil luar tu terang. Bila masuk ke dalam ni jadi gelap kan. Dia jadi negatif lah. Kalau ambil gitu saja tanpa guna flash memang gelap lah. Gelap. Nampak ni je. Nampak yang ni je. Orang ni memang totally gelap. Usah peduli. Ambil maintain yang ni. Stickkan kepada bacaan ni. Okey. Lepas tu apa nak buat? Lepas tu, pasang trigger ni, awak pun flashkan. Bila ambil gambar tu dengan speed yang macam ni. Okey. Speed ISO dan juga aperture ni. Buka flash. Bila buka flash, orang ni akan nampak. Kerana awak buka flash. Kalau tak buka flash, dia akan jadi gelap. Jadi hasilnya yang ni jelas, yang ni pun jelas. Jadi dua-dua nampak, rumah pun jelas. Faham tak? Faham. Itu adalah cara yang digunakan oleh profesional lah. Untuk dapat dua-dua jelas. Jadi kalau yang awak ni dot berapa pro ni, macam mana nak mengatasi masalah tu? Bila masa nak ambil? Dah kamera telefon memang tak boleh buat apa kan. Ataupun kamera tak ada duit nak beli alat-alat ni. Tak ada duit nak beli alat-alat ni, tak ada duit. Jadi apa yang nak buat? Macam mana nak buat? Siapa ada idea? Macam mana nak buat? Edit gambar tu. Orang Edit gambar ini tak boleh. Edit tak boleh. Bukan kata tak boleh mana. Susah. Itu sangat susah. Kerana banyak sangat benda-benda yang awak kena usik tau. Usik sini, usik situ. Allah, berjam-jam kalau nak edit. Satu lagi kalau tak pandai edit, dia tak nampak real tau. Dia akan nampak bertampar sini, tak boleh. Jadi cara dia adalah awak kena tunggu waktu nak maghrib. Kan bila waktu nak maghrib tau, cahaya luar dengan cahaya dalam rumah tu disekata. Dia tak akan nampak yang ni gelap, yang ni cerah, tak ada. Dia lebih kurang je belaka. Tadi awak tunggu saat tu sama ada maghrib ataupun awal pagi. Awak kata cahaya baru pijak tanah. Kan? Cahaya tua-tua kata lah. Cahaya baru pijak tanah. Tanah baru nak nampak. Ataupun waktu maghrib tanah baru nak hilang. Di mana balance cahaya di luar dengan cahaya di dalam balance keadaan tu. Jadi masa tu awak boleh ambil dengan keadaan biasa lah. Tak payah, tak perlu ada flash ke apa, ambil gitu je. Nampak dua-dua. Pasal cahaya dia jadi seimbang dah. Antara gelap dengan cerah tu sama je. Jadi dapat dua-dua. Okey, saya harap soalan ni jelas saya jawab ni. Okey, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih. Sama-sama. Pasal soalan ni memang bagus tau. Ramai orang tak tahu. Muji awak tanya. Okey, siapa lagi nak tanya? Tadi saya kata siapa dia ni? Cepat. Saya, kita habis hari ni pukul 10.15. Takut ada yang habis daftar kan. Nanti saya akan bagi ni. Okey, saya nak tambah sikit. Dari segi kerja yang saya beri baru ni, saya beri roll outer je kan. Jadi kali ni saya minta 2 keping itu kan. 2 keping melintang dengan, okay, saya nak tanya awak. Okey tak projek tu? Saya bagi tu. Okey tuan. Okey kan? Okey boleh. Mencabar ke biasa je?
Boleh lah. Boleh lah. Okay, kalau boleh, okay, proceed lah itu. Nanti saya bagi yang ni pula tambah lagi dua komposisi lagi. Tapi hari lain lah, bukan hari Jumaat ni lah. Okey, seterusnya saya tengok sini. Betul ke mostly fotografer pakai baju hitam? Saya ada baca kat Google tapi soalannya macam tak ada kaitan. Kenapa tak ada kaitan? Ada? Fotografer memang digalakkan pakai warna hitam. Kerana fotografer ni dia tak boleh nampak sangat tau. Dia tak boleh nampak di kalangan orang kalau kata awak ada ambil dekat event tau. Sebolehnya awak jangan tunjukkan wujudnya awak situ. Jadi cara nak menghilangkan kewujudan awak tu adalah dengan pakai baju hitam. Kenapa? Katakanlah awak pakai baju merah kan. Mana-mana awak gerak, orang akan nampak awak. Oh, situ dia pergi sini. Dia cepat menarik perhatian. Tapi bila awak pakai baju hitam, orang tak sedar. Tiba-tiba orang sedar apa? Ada gambar aku dia. Masa mana ambil? Biar jadi gitu. Orang tak sedar awak wujud. Jadi awak boleh ambil gambar dengan tanpa masalah lah. Kalau awak pakai baju merah, orang bila awak gerak je orang kecam. Ada orang yang malu-malu nak ambil gambar. Ada ke orang yang terlalu suka ambil gambar, pantang tengok awak, dia panggil. Tolong ambil. Jadi awak terus kabur. Jadi bila pakai baju hitam, awak dalam keadaan menyamar tu. Awak tak sedar awak wujud. Jadi awak pun rasa tenang ambil gambar, tidak ada gangguan. Itu dari segi fotografer pakai baju hitam. Yang keduanya, bila awak nak ambil gambar portrait untuk sesuatu official, kalau awak tengok gini lah. Kalau awak tengok gambar portrait untuk annual report ke apa kan. Pasal apa? Bos-bos dia pakai baju coat ataupun family, baju family punya foto, family foto. Dia orang pakai baju kelabu, baju merun, baju biru gelap. Dia tak pakai baju hijau fluorescent, baju orange dia tak pakai. Sebab dia, bila kita ambil gambar family ataupun gambar untuk corporate ke apa, kita yang pentingnya adalah muka tu. Kalau awak pakai baju orange, nanti masalah dia gambar ni, pakai baju yang apa ni, berwarna-warni ni, dia akan reflect ni. Katakan awak pakai tudung lah. Awak pakai tudung warna merah pada hari penggambaran tu. Ataupun orange. Nanti akan timbul masalah. Satu, bila ambil gambar ramai-ramai, hok pakai baju hitam tu orang daerah dah. Orang daerah tengok, siapa pakai baju orange tu? Jadi mengganggu. Satu, mengganggu mata. Yang keduanya, dia akan reflect. Tudung awak tu, dia akan reflect ke muka. Jadi payah untuk kita beki supaya dapat natural skin tone. Warna kulit yang sebenar payah. Pasal dah nampak hijau sini, orange dekat pipi awak tu, jadi susah. Jadi dinasihatkan bila nak ambil foto yang melibatkan potret, fotografi, awak kena pesan dekat awak punya audience tu ataupun yang model tu pakai baju yang sesuai lah. Baju yang tidak menyelahkan ataupun warna yang menyelah supaya tak timbul masalah reflection warna tu ke kulit. Jadi kena ambil pakai baju yang kedap cahaya, yang menyerap warna, yang menyerap cahaya. Okey, saya jawab dua-dua sekali. Awak tanya pakai baju hitam je untuk fotografer. Saya jawab dengan model sekali. Okey, macam mana kita nak ambil gambar awan yang cantik menggunakan RO3 dan leading line? Dia awan yang cantik tak nak kena-kena dengan RO3 ke leading line ke framing tak nak kena-kena. Dia nak ambil awan yang cantik, setting kat kamera tu awak kena bagi under sikit. Awak jangan bagi betul-betul. Kalau dekat kamera kan dia ada saya kata exposure meter tu. Bagi dia ke arah gelap sikit je. Jangan banyak sangat. Sikit je. Supaya kepulan awan tu timbul. Kalau langit biru, dia nampak biru tu. Biru tu lagi jelas. Dia under sikit. Jangan ambil betul-betul. Kalau over memang putih jadi.
hilang, kepulang awal tu akan jadi hilang. Ambil dalam keadaan under. Tuan, penceritaan yang macam mana dapat menarik perhatian orang yang tengok gambar tu? Penceritaan adalah penceritaan yang jelas lah. Yang jelas. Kalau macam saya beritahu itu, kalau awak tunjuk orang menderma, dia nampak jelas ulur duit. Duit masuk dalam tabung. Ada tulis tu tabung. Kat dalam tabung tu ada. Nampak cerita antara orang yang bersedekah tu dengan orang yang menerima tu. Orang yang menerima tu nampak muka ceria, mata dia mungkin berlinang, berkaca. Itu adalah gambar-gambar yang menarik perhatian lah untuk orang tengok. Dan dia akan menguatkan cerita. Kalau awak beri derma, kemudian orang yang derma-derma tu kebetulan masa tu paling flying. Jadi dia tak ada eye contact. Bila tak ada eye contact, jadi cerita tu jadi tak jelas lah. Jadi menurun. Cerita tu tidak apa jelas. Itu cara dia nak menguatkan cerita lah. Okey, harap jawab soalan tu, Nur Ain tu. Soalan tuan kalau nak rakam video DCC macam mana tuan? Kena kamera tu, kena ke sisi sikit ke? Waalaikumsalam. Video DCC tu macam mana? Saya tak apa faham soalan ni. DCC tu. Ambil daripada tepi ni ke maksudnya? Daripada tepi kan? Tak ada masalah nak ambil daripada tepi tu. Tengok dan dalam skrip tu macam mana lah. Soalan ni kelapa genre. Saya nak jawab pun pasal tak apa jelas sebenarnya. Apa benda yang nak ditunjukkan. Dia bergantung pada jalan cerita awak. Kalau video ni, jalan cerita. Kalau kata awak ambil sisi, ada dua orang. Okay, dua orang. Dua orang saling menghadap. Awak boleh ambil daripada sisi. Menarik. Jadi nampak orang tu hidung, mulut. Orang ni tengok atas tu. Yang ni tengok bawah. Jadi cerita tu kuat lah situ. Masa tu mungkin perlunya pandangan daripada sisi. Dia menguatkan jalan cerita. Tengok pada keadaan. Tidak semuanya perlu daripada sisi. Ada yang perlu agak ke tengah sikit supaya nampak. Ada yang perlu daripada belakang pemberi belakang pemberi sedekah tu. Agak ada juga daripada belakang penerima sedekah tu. Tengok macam mana nak menguatkan cerita tu. Sebab tu kalau orang ambil video ni, biasanya dia akan ambil 3 video serentak. 3 sekurang-kurangnya. Daripada tepi, daripada belakang yang contohnya orang minta sedekah dia, pemberi sedekah, dan juga daripada belakang penerima sedekah tu. Jadi daripada situ, editor akan tengok, oh yang ni dia tengah beri, dia tengah cakap. Mungkin ada scene yang ambil daripada, sebab nak menunjukkan mulut orang yang pemberi tengah cakap, dia ambil scene daripada belakang penerima sedekah tu. Kemudian nak nampak pula air mata penerima sedekah tu bergelinangan. Ambil daripada scene belakang pemberi sedekah pula. Supaya nampak mata yang penerima sedekah tu. Serentak. Jadi tak ada dia perlu lakon semula. Jadi dia tak matching dah. Serentak ambil. Kemudian baru dia compose balik. Saya rasa jelas tu. Okay, seterusnya. 10.20 lah. Ada ni? Dah tutup kan? Saya rasa awak tengok tak kan? Bila ada soal jawab ke ni. Jadi banyak ilmu baru yang awak dapat tau. Bukan setakat fotografi. Awak boleh tanya pasal video, awak boleh tanya pasal kerjaya, tanya pasal ni. Kongsi ramai-ramai lah. Boleh pahala orang untuk orang yang bertanya tu sekali. Orang yang berdengar tu banyak ilmu yang dapat. Jangan malu. Awak dah masuk universiti tak malu. Kena aktif.